Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dah bersedia? Saya dah bersedia. Anda mungkin boleh ajak kawan, tekan love, tekan like dan tekan share. Yang penting ajak ramai lagi masuk sebab yang ni bukan memang bukan untuk orang dewasa sahaja. Sebab sekecil umur berapa tahun saya nak cerita? Sekecil dilahirkan. Dulu saya letak 2 tahun. Lepas tu saya tengok yang setahun pun dah mula mak bapak dah dedahkan. Sekarang ni sejak dilahirkan pun kadang-kadang ada dimainkan juga lagu-lagu yang berkenaan betul-betul di tepi telinga anak-anak yang kecil tu. Tapi apapun beginilah, kita tidak menceritakan yang memang wajib kena brain cancer ataupun memang 100% kena kan. Kita cuma cerita ni kalau you pakai, dan kalau you salah pakai, apakah ataupun betulkah ada peluang untuk kena. Itu soalannya pada malam ni. Sebab ada dua mazhab. Mazhab ni maksudnya ada dua school of thoughts. Ada pemikiran yang kata tak ada masalah, ada satu pemikiran lagi yang mengatakan bermasalah besar. Jadi kita nak pilih yang mana, dengar dulu baru buat pilihan. Okey? Alright. So electromagnetic field, EMF, setengah orang kata electromagnetic frequency, tak apalah, itu technical name. Electric ya. Lepas tu magnetic adalah apabila dia bergerak. Elektron ni dia macam partikel tau. Bila charge, kita semua ni sebenarnya ada electricity. Setiap sel kita pun ada elektrik ya, walaupun sekecil mana pun kita kalau hidup mesti ada dia punya charge. Dunia ni pun ada charge. Earth ni, bumi ni pun ada. Memang ada betul. Asalkan dia ada magnet, matahari pun ada charge. Tetapi kita nak fokus sekarang ni ialah apabila kita menggunakan frekuensi punya konsep ni, dia bermula daripada radio wave. Dia punya frekuensinya tu slow dan jauh. Maksudnya dia punya wavelength tu jaraknya panjang. Kalau dibandingkan nombor 2, dia panggil microwave. Lepas tu dia panggil infrared. Tiga-tiga ni masih lagi diiktiraf sebagai non-ionizing. Maksudnya tidak merosakkan you punya DNA. Jadi handphone ni letaknya kat mana? Walaupun dia terletak sama dengan microwave tadi, microwave yang kita panaskan makanan kita tu kan, microwave tu of course lah dia pakai sampai 1000 watts. Dia punya tingginya, dia punya power tu. Jadi dia boleh gerakkan water molecule dalam kita punya makanan, dan kadang-kadang ada sugar molecule pun dia boleh gerakkan dan dia boleh panaskan. Sebab tu you tengok dia rotate kan, dia buat sengaja dalam microwave tu, tempat tu berputar kan, supaya semua molekul-molekul air tu boleh dipanaskan. Faham tu? Sebab tu kadang-kadang you kat luar tak berapa panas, dalam lagi panas, betul? Tapi itu microwave yang sama kita gunakan dalam handphone pun microwave, tetapi powernya taklah tinggi macam tu. Cuma dia masih lagi di dalam julat atau ruang microwave. Lepas tu datang infrared. Tahu yang boleh kita nampak UV light dan sebagainya tu. Lepas tu dia dah mula masuk ke UV light lah kan. Dia dah ke arah, sebab tu kalau UVB yang orang takut kena kanser kulit kan, itu UVB. Lepas tu datang X-ray. Lepas datang X-ray, ujung sekali yang cepat, yang betul-betul wavelength yang rapat tu, yang betul-betul very fast frequency, cukup laju tu dia panggil macam X-ray dan gamma rays. Lagi cepat, lagi bahayalah. Jadi soalan pada malam ini, kalau saya dah bagi anda tadi di bawah kawasan microwave, sepatutnya selamatlah kan? Namun kita kena dengar dulu. Apa pun benda-benda yang selamat pun, kalau you salah-salah bulan, saya nak cerita kenapa bila kita kombinasi dengan base station. Tak base station, kadang-kadang ada antena. Tahu antena? Handphone kan mesti ada dia punya pemancar dia, betul tak? Jadi setiap berapa kilometer ke atau 1 kilometer ke, kalau you duduk kat tempat saya ni, Shah Alam ni, kalau you tengok kan pagi-pagi nampak macam luas tu, tapi malam-malam macam belakang ni, tengok ni belakang, baru je saya cakap, rupanya kat belakang saya ni, kalau saya buka tingkap atau you datang kat jendela belakang ni, nampak banyak yang merah berkelip-kelip. Dia macam bagi signal, engkau pas kat aku pas kat engkau, ujung sana lagi. So saya kira lebih kurang tak sampai 2-3 km kot, dia mesti ada satu dia punya connection dia. Seolah macam
ramai lah ataupun banyak lah pencawang-pencawang antena kat belakang saya ni. Kalau you tengok, bahkan bukan tempat saya saja, tempat anda pun cuba you tengok. Jangan-jangan ada bumbung kat you punya kondo ke, ataupun kat sekolah anak you ke. Kan banyak sekolah-sekolah sekarang, you nampak tak dia punya antena tu macam speaker tu, nampak? Oi, dahsyat. Malam-malam kalau yang tinggi-tinggi tu dia wajib pasang lampu, sebab tu you nampak berkelip-kelip merah tu. Jadi tuan-tuan sekalian, semua ni adalah electromagnetic field yang telah disampaikan dan tersebar. Kita dah tak boleh terlepas zaman moden ni. Kalau you duduk terutama sekali di bandar, confirm you tak boleh lepas. Duduklah kat mana pun, Ampang ke, Ceras ke, Bangi ke, PJ ke, Kelang ke, confirm Johor, Penang, Sabah, Sarawak, semua pekan besar, dia lagi ramai pengguna, lagi dia rapat. Jaga baik-baik. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena tahu kalau dibuat kajian, ada saya kata tadi, sebahagian kata no problem, sebahagian kata problem. You nak dengar yang mana dulu? Yang tak ada problem kita habiskan lah. Dia kata oh tak bermasalah, anak-anak dan cucu-cucu anda ataupun anda sendiri tak ada masalah. Kita tengok pula orang yang buat kajian sama standard, maksudnya dia orang buat kajian, dia tahulah mesti direview oleh orang-orang yang profesional, tak boleh saja buat sonok-sonok nak claim. So dia orang tengok kalau you ambil dia punya result tu, cara you letak handphone tu, kalau you letak rapat kat telinga je, dia orang buat dia punya scan tu, satu bahagian ni sampai dekat kat mata ni, kalau kata saya letak kat sini, dia punya makan, dia punya feel tu, dia punya apa orang panggil, kalau nak disebut secara kampung, current dia lah kan, di power dia tu sampai ke mata sebelah dekat dengan telinga yang you letak telefon tu, dan mata sebelah lagi, macam tu sekali. Itu kalau kita orang dewasa, sebab muka kita dah besar sikit, so dia tak sampai habis mata yang kedua ni. Tapi kalau phone yang sama, you bagi anak you baru katakan standard 1 dah mula pakai, macam dah pandai-pandai, memang pandai pun budak sekarang. Cucu saya yang kecil tu pun dah pandai, faham tak, pakai semua ni. Jadi sebabkan kepala dia orang lebih kecil, muka dia orang lebih kecil, jadi dia kena bukan mata ni saja dan mata ni sebelah aja, dia makan sampai mata yang kedua ni sekali. Jadi sebahagian besar ni dah habis, maksudnya terkena. Apa tu, kalau you guna perkataan current pun boleh lah, dia punya power tu dah meresap di bahagian pipi, hidung, mata dan sebahagian daripada otak ni. Baiklah, you kata dok, kita pakai cuma 10 minit je atau 20 minit. Iya ke? 10-20 minit ke? Jadi saya nak cerita ni bukan soal saya dapat jawapan yang confirm kena kanser, tapi saya nak anda dengar, sebab kalau kajian ni di jalan, walaupun sedikit saja result yang positif sekarang, tapi dah ada yang positif. Apa maksud positif? Memang dah ada orang kena glioma. Glioma tu maksudnya apa? Cancer of the brain. Salah satu daripada namanya ialah glioma lah, yang very famous kalau nak kena disebabkan oleh elektromagnet ni. Baik, siapa yang dah baru masuk tadi, saya tunjuk lagi sekali. Ini mesin yang saya tunjuk petang tadi, saya pakai mesin ni. Okey, kalau saya buka ni sekarang, tengok. Okey, ni tak ada kan, saya pergi dekat. Okey, okey, yang ni belum. Okey, berarti handphone kita tak begitu kuat. Tadi yang you nampak kuat tu sebab di belakang handphone saya tu, di dindingnya tu ada apa namanya? Ada banyak current. Dalam dinding tu ada wire banyak. Kalau ada wire banyak je, okey ni. Kalau you nak beli mesin ni, okey, namanya apa? Tri-field. Okey, boleh you buat test kat rumah you, kat mana yang banyak current. Lepas tu ada satu lagi yang pakai jenis macam ni. Tapi bukan soal mesin kita nak cerita malam ni. Kita nak cerita ada banyak gadget-gadget ataupun meter-meter yang you boleh ukur. Setengah orang dia rajin pergi bawah antena ataupun pencawang elektrik tu, ataupun tempat-tempat box mana-mana. Dia tengok-tengok rupanya, Masya Allah, di belakang dinding dia tidur tu penuh dengan wire rupanya. Dalam tu kalau wire masih on, mesin ni akan detect. Dia akan tunjuk bukti yang memang masih ada berapa banyak lagi power dalam tu. So balik kepada cerita letaknya handphone tadi tu, kalaulah you buat setengah jam sehari,
Itu yang handphone yang campur tolak bila you berjawab dengan inilah letaknya di tepi telinga dan di pipi. Alright. Bahkan panas tu sendiri kadang-kadang you boleh rasa. Betul tak? Bayangkan apa yang dah masuk. Itu fahaman saya, dan dalam kajian ni mengatakan orang yang sensitif, walaupun kalau dia tak kena kanser, dia akan kena apa yang dinamakan, contoh saya ulang, orang yang sensitif. Ada orang you telan telefon pun tak rasa apa, maksudnya you tak akan ada efek. Macam orang isap rokok, betul tak? Ada setengah orang isap rokok sampai umur 90, sampai meninggal pun dia masih rokok kat mulut lagi, tak ada masalah. Tetapi setengah orang yang sensitif umur 40 dah dapat lung cancer. Sekarang baik handphone pula, kita cerita. Mula-mula kalau pun tak ada masalah sampai ke arah serius cancer, ada orang dah mula sensitif. Okey, contoh pening kepala biasa. You jangan duk blame cuma pening kepala sebab banyak kerja je, padahal mungkin terlalu banyak electromagnetic field yang tengah berleluasa di keliling kawasan badan you. Kan you kan ada juga tarikan magnet you sendiri kan. Lepas tu you boleh rasa loya, you boleh rasa terbakar ataupun rasa macam mata tu pedih je kan. Lepas tu ada orang yang sampai tak boleh tidur. Ni semua kaitannya telah dimasukkan dengan elektromagnet yang terlalu berlebihan. Okey, tidak kira lagi kita WhatsApp, tidak kira lagi kita tengok mata kita dan sebagainya, tapi yang lebih penting ialah apabila dia lebih dekat daripada 1 inci. Saya ulang, yang paling dekat you dibenarkan mulai malam ni ialah 1 inci. So kalau pun nak cakap melalui telinga, letak 1 inci jauh, walaupun masih ada kesan dia yang risiko dia, tapi bila you tolak je 1 inci, dia dah mula berkurangan, lebih banyak daripada kalau you rapat terus ke pipi. Kalau you jauh sampai katakan you buat voice voice ni lah activated kan, you cakap melalui pakai speaker, jadi jauh, yang tu lebih baik. Dan kalau boleh you letak macam saya, memang tak ada kan, anda boleh dia punya stand macam tu, letak jauh macam tu. Memang saya suka, saya ada stand ni 2-3, saya letak aja kat mana-mana yang saya nak pergi. Kalau boleh cepat-cepat, kalau tak payah bubur dalam poket tu cepat-cepat. Saya ulang, kalau tak payah bubur dalam poket, kalau you tak travel, tak bawa berjalan apa-apa, cepat-cepat you keluarkan balik. Masuk kereta, you keluarkan balik bubur di tepi kereta tu, jangan letak dalam poket. Saya ulang lagi sekali, jangan letak dalam poket, terutama sekali orang lelaki. Kalau yang belum berkahwin, kalau yang belum ni, ramai-ramai kan gamer semua ni, jaga baik-baik, dah lah tengok blue light all the time. Lepas tu bawa pula handphone, letak pula dalam poket pula, pergi ke depan pula cover dekat dengan adik you, elok lah tu, faham tak? Sebab dia punya cover tu macam handphone tadi kan, letak handphone kat sini, tapi dia punya cover tu lebih kurang berapa, dekat 6, 7, 8 inci kat keliling dia tu. Dia makan kat situ dari segi dia punya elektron tu. Bayangkan kalau selalu dia pergi kena testis you kan. Sebab tu ada orang buat kajian sperma untuk mereka yang rajin letak telefon kat bahagian poket depan, confirm dah ada kajian sperma you dah berkurangan, okey, ataupun kualitinya sudah terjejas. Bayangkan cuma dengan handphone je. Lepas tu fatigue, you rasa letih. Ada orang yang sampai ada sakit kulit pula lagi. Lepas tu ada orang tak boleh fokus, dia punya cara pemikiran terganggu. Ini serius. Tak kira lah kalaupun cuma 10-20% saja yang menghadapi masalah ni. Kadang-kadang orang kata 80-90% no problem, tapi you tak nak masuk ke dalam 5-10% tu, betul tak? You tak nak orang yang kena sampai tinnitus, dia boleh rasa berdengung telinganya dan ringing in the ears, betul lah kan. Lepas tu ada setengah orang tu ni mungkin tak berlaku kat orang Islam ataupun orang Malaysia lah, harap-harap tak, tapi dah ada orang suicidal sampai nak bunuh diri pun ada. Pasal apa? Dia dah tak boleh hidup di tempat-tempat yang ada wifi, ada routers, tahu tak, yang ada ni lah connection untuk dapatkan internet ni kan. Dia kalau ada je kawasan tu, dia tak boleh pergi Starbucks, dia tak boleh pergi Coffee Bean, dia tak boleh lah tempat-tempat yang orang duk pergi main ataupun check dia punya komputer tu. Sebab apa? Kat situ banyak electromagnetic frequency. Orang-orang macam ni dia jadi bengang, dia susah hati. Itu yang jadi cerita tu, fertility dia sampai ada kes yang jadi masalah mandul pula. Okey, dan ujung-ujung sekali yang saya takut sekali ialah
Jangan sampai anak cucu kita kena kanser, dan terutama sekali kanser apa? Kanser of the brain. Baik, satu lagi. Tadi saya cerita tentang mereka yang letak handphone kat bahagian poket. Okey. Baik, ada wanita, I ingat you tahu cerita ni. Mereka letak dalam bra dia. Tahu dalam bra? Oh, sekarang zaman delivery yang buat Grab, yang buat ni lah, apa tu, apa, Panda atau Lalamove semua ni, yang mereka letak handphone, dia selit apa tu di celah apa? Celah helmet. Betul tak betul? Saya pernah tengok ni. Mungkin you pernah tengok, saya pernah tengok. Apa lagi dia buat? Dia selit terus, berarti berjam-jam tu setiap hari. Kalau dicampur lebih daripada setengah jam. Orang yang buat kajian ni 10 minit sehari pun dah cukup. Dah ada impact yang saya cerita tadi. Bayangkan you letak ni, katakan campur tolak 2 jam, 3 jam satu hari. Lepas tu yang bubur kat bra lagi tu, dah ada kes yang breast cancer. Baiklah, soal you percaya tak percaya, itu soal kedua. Bagi saya cuma bagi nasihat, kalaulah boleh jauhkan, boleh dipakai, memang saya pun pakai, tapi dijauhkan sebaik mungkin handphone anda tu. Boleh faham? Baik, seterusnya, saya nak you faham pula tentang orang buat kajian sampaikan microbiome. Microbiome tu sampai bakteria kita yang di dalam apa, dalam perut kita ni, dalam usus-usus kita ni pun dah terganggu disebabkan oleh terlalu banyak electromagnetic frequency ni. Jadi berhati-hati, sampaikan bakteria pun dah mula mengajuk, tu dah mula bahayalah tu. Dia ganggu otak kita nanti, akan jadi lebih stres, lebih muram. Okey, sehingga kan ada nama-nama seperti Staphylococcus, E. coli. Ni nama-nama ni dia orang buat lah, Lactobacillus semua ni, nama-nama bakteria yang terganggu. Okey, baik. Sikit lagi, saya nak cerita tentang, kalau you tahu tak, kalau saya buat kajian ni dengan meter ni, ataupun siapa-siapa buat nanti, kalau you tengok dalam handphone dia tu, kalau you on kan masa you calling nanti, katakan you tengah bawa kereta, ada orang call ataupun you call orang. Jadi kalau you tak off kan dia, buat pula panggilan dalam dengan ni, dalam kereta. Apa-apa saja yang you gunakan, satu dekat dengan apa tu kepala you, dengan otak. Nombor 2, you tertutup dalam kawasan yang solid seperti kereta, ataupun dalam kereta api, dalam bas, ataupun dalam bilik yang tertutup. Yang paling dahsyat kalau dalam lift, dalam signal tak boleh sampai, tapi apa yang sikit-sikit sampai dalam tu pun dia boleh bounce. Jadi siapa-siapa yang duduk dalam lift, walaupun you bukan buat panggilan atau terima panggilan, you pun kena dia punya apa tu kuat atau perlahannya dia punya electromagnetic frequency tu. Jadi tuan-tuan sekalian, berhati-hati kalau terlalu lama orang jawab ataupun calling dalam elevator tu, you keluar dulu. Boleh? Okey, sikit lagi kita belajar tentang apa yang berlaku kepada you punya test yang paling rendah. Nak kena impaknya, nak kena efeknya ialah 15 minit sehari untuk 7 hari dah ada dia punya kesan untuk kesihatan. Saya ulang, 15 minit kalau rapat saja kepada otak per day. Bayangkan 15 minit untuk 7 hari je dah ada apa tu perbezaan, dah ada kajian kat sini. Terutama sekali kalau mereka yang prenatal. Tahu prenatal? Maksudnya belum lahirkan baby. Kalau baby tu, janin tu masih lagi ada kat dalam perut ibu, dan jaga baik-baik. Kalau baby tu masih kecil, berhati-hati. Lepas tu bila you dah besar nanti, jaga baik-baik. Sampaikan liver you pun, kalau you sambung lagi berdepan ataupun terdedah, liver boleh rosak. Of course otak kita, saya dah kata tadi, yang paling mustahak, nama tempat yang dia ganggu namanya apa? Hippocampus. Tak apa, nama tu tak ingat tak apa, tapi tempat itulah tempat untuk memori dan tempat untuk kita balancekan semua keadaan hidup kita. Dan didapati mereka buat kajian untuk apa tu, untuk selalunya kajian ni dengan mice lah, dengan apa tu, tikus. Didapati mereka memerlukan 3 kali lama lagi masa untuk mencari jalan keluar kalau eksperimen dia lah, berbandingkan dengan tikus yang tak kena apa, tak kena electromagnetic frequency ni. Okey, sperm saya dah kata tadi, sperma akan turun, testosteron akan turun,
breast ada masalah, okey, jaga baik yang letak handphone kat belakang bra tu. Okey, lepas tu behavior, perangai kita atau mereka yang selalu berdepan atau selalu terdedah dan dia tak kisah dengan handphone dia ni sampai panas-panas telinga dia pun, selalunya bila dia kecil dah mula terdedah, bila besar dia jadi hyperaktif. Kecil-kecil memanglah. Okey, ya, cuba tengok anak-anak you kalau dia lebih hyperaktif ataupun dia lagi besar lagi nampak macam resah gelisah, dia nampak macam pelik sikit tetapi sebenarnya dia tak takut. Dia jenis yang tak takut tetapi dia anxious. Dia resah gelisah tapi dia jenis orang tak takut. Pelik tak? Kan? Dan last sekali ialah glioma, brain cancer lah. Oh, satu lagi cerita, you pernah dengar tak kalau orang letak handphone dan kita onkan handphone kita ni bagi dia hidup lah, letak dekat ataupun kepilkan bersama dengan beehive, sarang lebah, honey, nak dapat honey tu kan, kan dia ada worker bees, pekerja dia tu yang beribu-ribu tu, bila dia keluar dan dia tahu katakan tempat dia tu dah ada cellphone ni, apa jadi? Dia tak balik. Dia tak balik ke sarang dia dah. Workers do not come back. Jadi kajian ni agak pelik dan mereka cuma buat lagi sekali 10 minit untuk 10 hari, hilang pekerja. Bukan tebuan, lebah, kan, honey. So jaga baik-baik sekarang ni dah banyak honey bees, dah mula nak lupus lah kan, dah nak pupus dah, dia jadi macam kawasan yang dulu banyak sarang ni sekarang dah tak ada lagi dah. Jaga baik-baik. Last kita tutup cerita apa nak buat. Jadi dengan jalan cerita yang saya bawa tu bererti you faham-faham sangat lah. Tolong ambil sedikit iktibar. Kalau you nak ambil cerita yang orang kata tak ada masalah, saya serah pada you, tapi saya ambil cerita yang insyaAllah kalau tak jaga diri nanti kalau jadi apa-apa jangan nak salahkan orang tak bagi nasihat. Sebab apa? Benda ni masih lagi peringkat awal, walaupun WHO World Health Organization ni dia mengatakan handphone adalah possible, maksudnya keberangkaliannya menyebabkan kanser, is considered as carcinogenic, boleh menyebabkan kanser. Walaupun banyak kajian perlu dilakukan lagi, tapi ramai dah mendapat jawapan yang mengatakan kalau tak jaga betul memang ada peluang tinggi untuk kena kanser. Sama stylenya dulu, kenapa orang tak ban ataupun tak buat secara serius? You perasan tak di belakang kotak-kotak handphone semua tak ada macam kotak rokok kan? Kotak rokok kan sekarang dah kena bagi warning tu, kena bagi amaran ni, kena bagi information, tapi handphone tak ada. Dia tak bagi warning pun, dia tak kata dulu kena letak jauh-jauh ke, jangan bagi baby ke, dia tak peduli, asalkan boleh jual je. Jadi saya pun pakai, cuma kita kena ambil pot, kena faham bahawasanya jangan sampai kita lupa dia ada masalah. Sebab dulu asbestos orang kata macam tu jugalah, tak ada masalah, is okay. Dah kena sampai kanser paru-paru berlungguk-lungguk orang, baru dibatalkan, di ban asbestos. Smoking, you ingat tak, 40 ke 50 tahun baru di ban. Handphone ni saya tak tahu berapa lama dah, mungkin dah 30 tahun, takkan nak tunggu 40 tahun lagi kot, betul tak? Jadi tuan-tuan sekalian, sama juga trans fat, minyak-minyak yang recycle, sama juga dengan sugar. Kan zaman sekarang dah ada orang tekan supaya sugar tu harus diiktiraf sebagai penyebab utama penyakit yang berleluasa sekarang, bukan diabetes saja, termasuk autoimmune dan banyak lagi penyakit-penyakit lain kan. GMO semua tu kan. So saya rasa handphone pun harus ada sedikit warning supaya kita semua sedar diri. Dan saya nasihatkan anda, tengok-tengoklah family anda, jangan begitu degil, ambil orang kata jalan yang lebih selamat, walaupun tak dikonfirm dia menyebabkan cancer of the brain, tapi dah ada orang pun kena.
walaupun sedikit cukup untuk kita berwaspada. Anak-anak kecil jangan letak dekat dengan plug. Kalau nak bagi dia tidur apa, tak payah nak beli baby monitor tu, takut dia terbangunkan. Sebab apa, elektrik tu very powerful untuk nak monitor baby you tu. Lepas tu bila dia tengok iPad tu, cuba kontrol sikit. Kalau saya kata tak bagi, saya malulah. Sebab apa, cucu saya hari-hari tengok iPad. Cuma mak bapak dia telah saya nasihatkan cuba kontrol maksimum, katakan 1 or 2 hours per day lah. Itu pun kalau dia dah buat homework. Biasalah. Cuma tak boleh sampai tertidur atas iPad. Setengah orang dia galik, mak dia pun sibuk dengan Netflix dan sebagainya, dua-dua tertidur atas gadget yang ada electromagnetic field yang masih hidup lagi. Masya Allah. Kan saya kata tadi, you harusnya tutup, terus switch pun kena tutup. Bukan kata you tarik plug ataupun connection daripada handphone you, tapi dia punya plug tu kena off kan. Kalau plug tu tak off kan, power dia sama nanti mengganggu you punya brain terutama sekali. So wifi, saya kena betulkan rumah saya juga, bukan apa, kita harus automatically off wifi waktu kita tak pakai masa tidur tu, sebab dia lebih luas dia punya sebaran electromagnetic frekuensinya. Lepas tu apa lagi smart meter. Ada kat rumah you ada smart meter tak? Yang orang kaya-kaya sekarang nak buat smart home, everything dia boleh control daripada office dia. Sebelum dia sampai, dia boleh onkan aircon, dia boleh buka dia punya pemanas ke, nak bagi sejuk ke, buka gate tu ke, buka lampu ke, buka music lah, semua automatic. Dia jalan je, dia punya tingkap tutup buka, dia punya langsir dia berjalan sendiri, naik turun semua. Tolong, saya beritahu kat you, itu rumah yang tak sihat sebenarnya. Bukan soal kita jealous tak jealous dia orang ada semua tu, soalnya memang tempat tu tarik penyakit, tahu tak? Memang akan menyebabkan banyak kerosakan dalam DNA badan you. So, tuan-tuan sekalian, cukup dulu. Sampai DNA pun terganggu tu berarti serius lah kan? Faham Baik, cukup dulu pada malam ni saudara-saudara sekalian. Semoga anda dapat sedikit manfaat. Saya mendoakan anda dunia anda bahagia, akhirat anda syurga. Best of the best. Let go and feel good. Okay? Terima kasih. Jangan lupa jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,